علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, pagi Ahad yang penuh dengan keceriaan dan keberkatan ini. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan, diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ini. Yang mudah-mudahan segala apa aktiviti yang kita lakukan, segala apa yang kita niatkan untuk lakukan pada hari ini dapat kita realisasikan, dan mudah-mudahan insya-Allah semua itu akan dikira sebagai ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini insya-Allah bersempena dengan Maulidur Rasul, kita pun nak bawa sedikit kongsian berkaitan dengan bagaimana kita ini sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat meletakkan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setinggi yang mungkin. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni cinta pada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni cinta kepada umat baginda. Sebelum baginda wafat, baginda telah meletakkan cukup-cukup banyak wasiat kepada kita. Nak kata cintanya baginda kepada umat baginda. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewasiatkan harta kepada kita. Tak ada dia kata, okey, lepas aku mati nanti ambillah harta sekian-sekian. Tak ada. Baginda Nabi SAW tidak mewasiatkan dia punya keturunan, tak ada. Tapi baginda Nabi SAW mewasiatkan kepada kita tentang amal-amal yang membolehkan kita selamat di akhirat kelak. Sebenarnya hadis yang selalu kita dengar dan saya baca, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatin nabi. Taraktu fik amran, telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tak akan sesat sampai bila-bila, iaitu kitab Allah, yang mana Quran yang kita duk baca tiap-tiap hari tu, dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita amalkan. Nak gambarkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup-cukup sayang pada kita, sehinggalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni jaga-jaga sungguh dengan meletakkan dua wasiat yang besar kepada kita supaya kita dapat ikut. Dengan kita ikut dua wasiat ini, maka pasti dan pasti dan insya-Allah kita dapat selamat daripada fitnah dunia akhir zaman yang mana sangat-sangat berliku pada hari ini. Ya, sangat-sangat berliku pada hari ini. Baik, ada dua perkara yang insya-Allah saya akan kongsikan dengan ibu-ibu ayah sekalian pada pagi ini. Yang pertama sekali berkaitan dengan bagaimanakah kita nak meletakkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya, kita kena faham tentang sirah Nabi. Kita kena faham tentang sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita memahami tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak tahu bagaimanakah peristiwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berdakwah, bagaimana ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dipulau oleh kaum kafir Quraisy dan sebagainya. Itu semua sirah-sirah yang perlu kita hadam supaya kita meletakkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Susahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebarkan dakwah kepada kita. Kita ni ambil waktu je. Susahnya kita nak secure dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Dahulunya Nabi besar payah nak menegakkan agama Islam. Kita hari ni buat sambil lewa, endah tak endah saja. Jadi kita letakkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan setinggi yang mungkin, supaya apa saja apa yang kita buat hari ini, pasti dan pasti jariahnya, amalnya, ganjarannya akan kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tunggu-tunggukan di akhirat. Perkara pertama sekali, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksudnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang daripada kamu semua aku lebih dicintainya melebihi anak, ibu bapa dan seluruh manusia. Maksudnya kalau kita ni cinta kepada isteri kita, cinta kepada suami kita, anak kita, ibu ayah kita, cinta sungguh-sungguhlah. Tetapi kita kena letakkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi segala-galanya. Maksud sekiranya hari ini kita boleh kata meraihkan anak-anak hajadi anak kita, meraihkan sungguhlah hajadi anak kita sebagainya, kita ingat jugalah kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada khilaf, sama ada ulama kata 12 hari bulan Rabiul Awal, ada kata 9 hari bulan Rabiul Awal. Pastinya hari Isnin lah, hari Isnin. Cuma nak gambarkan di sini bahawa bagaimana kita nak menanamkan kita ini supaya kita rasa macam kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan setakat kita sambutnya pada hari-hari kelahiran baginda Nabi sahaja. Kita ingat bahawa
kita kena yakin dan kita kena sayang pada baginda Nabi SAW setiap masa. Setiap masa. Tanda bila mana kita dengar orang berselawat, kita pun menyambut sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita rasa baginda Nabi SAW, rasa kita macam kita berada di satu tempat yang tidak rasa seronok, ingatlah baginda Nabi SAW dengan berselawat kepada baginda. Itu antara perkara yang selalu dan perlu kita buat. Ya? Dan bila mana kita merujuk kepada peristiwa ini atau perkara ini, pasti kita kena rujuk kepada sirah baginda Nabi SAW. Sirah ni apa? Sirah ni kan? Sirah baginda Nabi SAW iaitu meriwayatkan perjalanan hidup baginda Nabi SAW sebagai pengajaran dan tauladan kepada kita orang beriman. Sebagai tauladan kepada kita orang beriman. Kalau kita sebut tentang selawat kepada baginda Nabi SAW ni, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat pun berselawat kepada baginda Nabi SAW, hatta kita lagi-lagilah perlu berselawat. Ya, jangan tunggu 3 bulan maulud saya nak berselawat. Maulud Nabi ni berselawat lah daripada pagi sampai petang. Belerak sana berak sini, tak ada masalah nak buat. Cuma bila masuk bulan lain kita diam. Itu kesilapan kita, umat baginda Nabi, umat akhir zaman ni. Sepatutnya kita melazimi lah. Jangan tunggu maulid saja kita nak berselawat. Berselawatlah ketika mana ada peluang dan ada ruang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan walaupun kita selawat dalam konteks kita sendiri, bukan merujuk kepada orang lain, itu akan Nabi ingat dan Nabi akan tengok, oh ini hamba umat aku ini pernah berselawat kepada aku dan syafaat pasti aku bagi pada dia. Kalau kita tunggu selawat ramai-ramai je, habis selawat semua sekali, kita pun biar buat tak tahu. Itu satu benda yang menjadi kerugian kepada kita. Baik. Kitab sirah yang kita lihat yang mengandungi perbincangan tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertumbuhan baginda dan sebagainya. Dan semua itu sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita perlu teliti kerana di situlah adanya perbincangan mengenai baginda menerima wahyu macam mana, baginda berdepan cabaran dalam dakwah macam mana, dan semua perihal kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua disebut satu persatu supaya datang kepada kita ini tauladan dan pengajaran untuk kita sentiasa ingat bahawa jasa baginda Nabi SAW sangat-sangat besar untuk memastikan Islam ini berada pada keadaan yang stabil pada hari ini. Itu. Jadi kecintaan pada Nabi SAW ini sangat-sangat besar. Nabi cinta pada kita ni sampai satu-satu Nabi tunjuk pada kita tauladan-tauladannya yang insya-Allah kita akan tengok dalam intipati khutbah yang terakhir, iaitu khutbah wida' yang baginda Nabi SAW telah sebut untuk pedoman kepada kita. InsyaAllah kita akan tengok sekejap lagi. Baik. Jadi, ini antara perkara-perkara yang perlu untuk kita titipkan. Sebagai contohlah kita katakan, kita ni menunggu saat datangnya Maulidur Rasul, barulah kita nak cerita kepada anak-anak kita tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tunggu ketika itu saja. Ada peluang dan ruang, maka sebut-sebutkanlah, titip-titipkanlah kepada anak kita, cucu kita tentang sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya di surau tuan-tuan, surau ibu ayah sekalian, adanya pengajian tentang sirah Nabi, ikutilah supaya kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sentiasa lahir dalam diri kita. Ingat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Baik. Dalam satu riwayat, Imam Ibn Hazm dalam kitab Al-Fasal fi Al-Milal wan Nihal berkata, bagi individu yang memikirkan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan menjadikan dirinya beriman kepada baginda secara automatik. Kalau kita ni, bila mana kita baca sirah Nabi SAW, automatik kita akan beriman kepada Rasulullah. Percaya kepada Rasulullah. Sebab aku tengok rukun iman kita kan. Rukun iman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul. Kita tahu bahawa sebab kita ni dengan jarak baginda Nabi SAW kurang 1,400 lebih. Dan gambarkan bahawa jarak yang satu ketika tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Jarak itulah yang akan mendewasakan kita untuk kita ingat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sirah tersebut seolah-olah bersaksi bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar Rasul Allah dan baginda tidak memiliki mukjizat melainkan sirahnya sahaja, maka itu telah pun memadai. Dengan maka bahawa kita berdekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap apa sahaja yang kita diterangkan dengan
sirah baginda Nabi SAW perlu untuk kita hadam dan perlu untuk kita titipkan dan kunci seketat-ketatnya dalam diri kita supaya kita sentiasa melazimi untuk selawat kepada baginda Nabi SAW, dan dia akan menjadi perkara-perkara yang akan dinilai di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka baginda Nabi SAW meninggalkan satu mukjizat yang cukup besar kepada kita. Mukjizat inilah yang kita pegang sampai hari ini sebagaimana saya sebutkan tadi, iaitu kitabullah wa sunnatun Nabi. Cintanya baginda Nabi kepada umat baginda ni, Nabi tak tinggal kosong. Dua mukjizat tersebut, dua je. Quran dan sunnah. Dua ini peganglah sungguh-sungguh. Kita tengok Quran dahulu. Okay? Quran sebagaimana yang kita tahu. Kita baca Quran, bukan tunggu bulan Ramadan saja. Kita bukalah kita punya persepsi kita ni. Tunggu bulan Ramadan, masuk baru baca Quran. Tak perlu. Bacalah Quran tersebut, sekiranya ada masa ruang je, baca Quran. Ha? Mukjizat terbesar Rasulullah SAW adalah Al-Quran Karim. Bangsa Arab pada zaman Nabi SAW terkenal dengan kefasihan. Kefasihan mereka bahasa. Mereka menuturkan kalimah-kalimah baik-baik yang cukup indah. Tapi tidak boleh melawan kehebatan Al-Quran Karim. Bahkan nak katakan orang Arab, bahasa Arab kan bahasa Arab. Nak katakan mereka ini, dalam mahir saja dia boleh melihat kualiti bahasa tu. Kualiti bahasa bila mana seorang penyair itu melantunkan syair di atas pentas, maka tahu kualiti syair sekian. Maka dalam konteks ini Rasulullah SAW membawakan Al-Quran yang mengatasi kehebatan sastra mereka. Data Quran ini, ini lain macam punya bahasa dia. Bahasa Quran ni lain macam. Sangat-sangat indah, susun atur sangat-sangat kata tersusun dia cantik semua sekali, ikut dia punya rima-rimanya, ikut dia punya tata bahasa cukup cantik, menggambarkan bahawa ini bukan sebarangan perkataan bahasa Arab, dan dia bukan dibuat-buat oleh bangsa Arab tetapi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun mencabar seluruh pakar sastra ni, mencabar sastra yang ada di Arab ni untuk mencipta walaupun satu surah sahaja yang menyamai Quran walaupun mereka tak dapat buat. Itulah kita dapat lihat kan, puak-puak kata yang mana yang nak tiru Quran tu tak dapat. Hatta Musailamah Kadzdzab pun dia buat Quran macam-macam Quran, adanya ayat surah Ad-Difda'. Difda' ni katak. Ada surah Al-Fil. Bukan surah Al-Fil tu. Dia surah Al-Fil kita lain. Ini Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, al-khurtumut tawil, walahu zail. Dia nak tukar tapi tak boleh. Sampaikan makna tu tak ada makna langsung, tak ada kaitan langsung. Kita tengok kan macam mana dia buat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfuth. Ada makna-makna yang diterangkan. Al-Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, apa kamu tahu tentang Al-Qari'ah, semua diterangkan satu persatu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, bagaimana manusia ni macam kelkatu, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, gunung-gunung jadi tebal-tebal. Ada makna, tapi dia datangkan dalam bentuk yang hampir sama tapi tukar dengan apa? Tukar dengan gajah fil. Al-fil gajah. Wa ma adraka mal-fil, kamu tahu tak gatu gajah? Kemudian dia kata al-khurtumut tawil, adanya ekor panjang, walahu zil, tiga besar. Dia cerita pasal gajah. Jadi kata gajah cerita pasal apa? Gajah itu orang dah tahu. Nak gambarkan bahawa itu merupakan kelemahan orang Arab, tak boleh nak meniru satu surah yang sama sebiji dengan Quran walaupun mereka mempunyai kehebatan dalam sastra mereka. Cara gaya bahasa, bacaan semua cantik. Tetapi orang Arab tidak boleh nak meniru dan mencipta satu surah menyamai surah Al-Quran. Jadi semua pakar sastra ini menyerahkanlah. Mereka mengiktiraf kelemahan diri untuk mengatasi ketinggian sastra yang berada dalam Al-Quran. Dalam hati mereka mengakui bahawa Al-Quran bukan ucapan manusia, tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui. Dia kata ini bukan daripada manusia. Ini bukan manusia yang buat. Allah Subhanahu wa taala dia menurunkan Al-Quran kerana bahasa cukup cantik, bahasa cukup sampai kepada manusia yang baca. Menurut Abu Sulaiman Al-Khattibi, mukjizat Al-Quran ini lebih hebat berbanding mukjizat menghidupkan orang mati atau menyembuhkan orang buta. Umat manusia pada zaman Nabi Isa memang tidak mampu melakukan perkara tersebut, tapi
ketidakmampuan bangsa Arab untuk menghasilkan karya sehebat Al-Quran lebih menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Kata zaman Nabi Isa ni, kelebihan mereka ni itu bagian perubatan. Nabi Isa boleh mengobati orang buta dan sebagainya, menghidupkan orang mati sebagainya. Tapi Quran lebih daripada itu. Kerana baginda Nabi SAW ketika mana diutuskan sebagai Nabi dalam komuniti bangsa Arab tu, bangsa yang fasih tentang Quran. Fasih tentang bahasa. Fasih tentang bahasa. Maksudnya bangsa Arab ni kalau bab bahasa, bab nahu, bab saraf, bab balaghah dalam sudut qawaid bahasa ni, tata bahasa-bahasa ni memang sangat-sangat cantik. Sangat-sangat hebat. Bila hebat di situ, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu benda yang boleh menandingi orang Arab ketika itu, iaitu dengan kemukjizatan Al-Quran. Maka hal ini disebabkan mereka terkenal dengan kefasihan, pakar dan sastra, dan sangat angkuh dengan bahasa mereka. Angkuh sungguh. Ya. Mereka tidak akan mengabaikan cabaran jika mampu menyahutnya. Jadi, kegagalan mereka itu menyahut cabaran ini membuktikan bahawa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pada era inilah, kalau kita lihat pada zaman sekarang ni, zaman sains dan teknologi, zaman yang berbagai-bagai cabaran ini, maka Al-Quran tetap menjadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu pun maklumat yang dibawa Al-Quran bertentangan dengan sains. Bahkan penemuan sains makin membuktikan kesahihan maklumat tersebut. Nak gambarkan, makin lama orang kaji, makin jumpa. Sebagaimana satu kisah yang ditulis dalam kitab ensiklopedia, seorang pengkaji di universiti di Amerika Syarikat, dia buat kajian tentang penciptaan manusia daripada satu zat yang tak ada, daripada satu benih yang tak ada, kemudian berpecah-pecah benda tersebut sampailah jadi manusia. Maka dia pun buat satu kajian dan akhirnya menghasilkan satu teori barulah. Dia kata, ini adalah hasil kajian aku yang belum pernah dijumpai oleh seorang lain. Maka datanglah orang beriman, datanglah sahabat Nabi SAW bercerita. Ini para sahabat Nabi lah, ni ulama'. Jumpa dengan profesor tersebut. Maka diceritakanlah tentang penemuan-penemuan sekian-sekian. Maka ini Nabi kami dah cerita kepada kami ni. Dah 1400 tahun dah dicerita kepada kami ni tentang perkara ni. Ya ke? Betul. Telah diceritakan 1400 tahun sebelum ni. Apa buktinya? Maka dibacakan ayat Quran tadi, daripada surah Al-Mu'min tadi, tentang penciptaan manusia daripada nutfah, daripada air mani, menjadi mudghah dan sebagainya, tulang dan sebagainya, jadilah manusia. Maka dia kata, ajaib bagaimana Nabi kamu ini 1400 tahun dah menjumpai benda ini, sedangkan aku baru jumpa hari ini. Maka diceritakan semua sekali inilah merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan untuk diguna pakai untuk selamat dunia dan di akhirat. Dan Quran ini tak akan terjejas dengan peredaran masa. Maka bila mana dengar perkara tersebut, maka masuk Islamlah orang barat. Yang gambarkan bahawa indahnya kemukjizatan Al-Quran ini sampailah kepada hari ini pun dia macam relevan. Dia bukan kata, bila dah bertukar zaman ini, dia tak kira dah Quran ni yang tak boleh pakai. Bukan. Dia masih dan akan terus diguna pakai sampailah kiamat. Maka bila mana kita lihat kemukjizatan Al-Quran yang mana bagi Nabi SAW kepada kita ini. Pertama sekali, bila mana kita lihat Al-Quran ini bukan setakat kita baca betul tajwid saja. Bahkan dalam isi intipati Quran tersebut, bahasanya sangat-sangat indah. Sangat kaya dengan mesej dan mutiara makna dalam kalimah yang ringkas. Kalimah ringkas tetapi maknanya sangat-sangat banyak. Kelebihan Quran. Saya katakan, ayat yang kita baca tersebut, walaupun nampak gambarannya ringkas, tapi maknanya yang sangat-sangat indah, sangat-sangat banyak yang boleh kita terangkan. Bagi contoh, kita katakan dalam surah Yasin yang sedang kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari yang mana kami telah tutupkan mulut tu. Jadi nampak gaya macam apa yang digambarkan? Al-yawma nakhtimu ala. Al-yawm, hari, nakhtimu ala. Telah ditutup mulut ni, afwahihim, mulut-mulut mereka itu. Jadi diterangkan dengan lebih detail, mulut ditutup dengan satu benda berenggus, dipanggil berenggus dan sebagainya. Jadi untuk memberi pendefinisian kepada manusia bahawa itulah Al-Quran yang sangat kaya dengan intipati bahasanya.
Kemudian kefasihan yang memukamkan keangkuhan bangsa Arab. Fasih Quran ini sampai ke orang Arab tersebut jadi hilang keegoannya. Habis. Nak gambarkan bahawa orang Melayu kita pun boleh baca Quran, orang Cina boleh baca Quran, semua orang boleh baca Quran sebab kefasihan yang berada pada bahasa Quran tu. Kalau kita ni, ibu-ibu ayah sekalian, kita pandai bahasa Mandarin, bahasa Cina. Pandai bahasa Cina. Kita baca bahasa Cina sebab kita pandai. Tapi bagi orang yang bukan pandai bahasa Cina, dia tak boleh baca, tak boleh nak sebut. Tak keluar bahasa tu. Dan gambarkan bahawa indah tak indahnya Quran ini, mukjizat benda Nabi SAW ini, semua bangsa baca, semua manusia boleh baca. Tak kira pada bangsa mana sekalipun, bila mana dia baca Quran, dia boleh sebut kefasihan tersebut, bukan sekadar orang Arab semata-mata. Maka dalam Quran juga, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang maklumat tentang umat terdahulu, tidak menyalahi sumber yang lebih awal seperti Taurat dan Injil. Padahal Nabi SAW tidak mampu membaca dan menulis. Gambar-gambar Quran ini Allah turunkan dan cerita-cerita tentang umat zaman dahulu, daripada Adam sampailah kepada umat-umat akhir zaman ini, diceritakan secara terus-menerus. Nak gambarkan bahawa satu perkara yang gaib. Dahulu diceritakan tentang perkara-perkara yang berlaku pada umat sebelum ni. Itu perkara gaib. Dan ketika mana berlaku pada umat sekarang dan akan datang, itu hari-hari kebangkitan pun diceritakan. Dan gambarkan bahawa kalaulah orang Arab itu boleh buat begitu, maka dia tidak sampai kepada tahap sebagaimana yang telah diturunkan Quran yang lebih hebat daripada itu. Gambar Quran ni sangat-sangat hebat. Yang boleh ceritakan daripada umat Nabi Adam macam mana keadaannya, sehingga kepada akhir zaman itu. Perkara yang gaib yang akan datang tu. Macam mana keadaan kubur, macam mana keadaan mahsyar, dan syurga neraka, semua diceritakan satu persatu supaya manusia ambil iktibar daripada apa yang disampaikan. Okay. Kemudian terdapat juga berkaitan hukum dan nasihat yang masih kekal relevan dan menjadi panduan kepada kita sampai hari ini. Sampai hari ini. Benda itu kita lihat satu persatu yang telah diceritakan dan dia sangat-sangat menjadi relevan kepada kita pada hari inilah. Jadi tak ada masalah. Kita akan sentiasa mendengar, kita akan sentiasa meneliti tentang setiap apa yang disampaikan kepada kita tersebut sampailah dia berlaku kepada kita. Dan ramalan tentang peristiwa yang akan berlaku pada zaman akan datang, seperti saya sebut tadi, peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat dan sebagainya, diterangkan satu persatu. Satu persatu. Jadi manusia ni dapat ambil iktibar. Walaupun gambaran itu tidak boleh digambarkan dengan kacamata kita, kata macam mana keadaan akhir zaman, macam mana keadaan syurga neraka. Semua itu dalam sekadar bayangan kita lah sebagai manusia. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan itu sebagai satu benda yang lebih lagi daripada apa yang kita bayangkan. Contoh kita katakan syurga itu tahta min tajri min tahtil anhar. Syurga itu jannatin tajri min tahtil anhar. Syurga itu di bawahnya ada mengalir air sungai. Macam mana kita nak bayangkan? Tak bayangkan. Walaupun kita pergi ke satu resort, ada air sungai mengalir bawah rumah kita, tak sama dengan apa yang digambarkan. Sehingga dahulunya ada seorang asatizah kita bercerita lah, berkongsi kepada kita, ada satu rumah Tan Sri yang besar ni, dekat Kuala Lumpur ni, dia buat rumah dia tu sangat-sangat besar, sebab apa dia membaca dan menghayati tadabbur ayat Quran bahawa syurga nanti ada air sungai yang mengalir. Rumah dia dibuat macam mana? Buat bilik air besar, di bawah tu ada akuarium. Akuarium tu bukan di dinding tapi di bawah rumah. Jadi bila kita berjalan itu di atas kita punya tile mozaik tu, kita akan berjalan di atas ikan-ikan yang sedang berada di bawah air. Jadi kita tengoklah ikan lalu dan sebagainya. Maka kita syoknya. Itu yang kata surga begitu. Tapi lebih lagi apa yang kita tengok atas dunia ini. Dia gambarkan Nabi SAW sangat-sangat besar untuk kita teliti, untuk kita ambil iktibar. Okay? Dan Quran ini mudah dihafal oleh sesiapa sahaja tanpa mengenal bangsa dan usia. Tiada kitab suci lain yang boleh dihafal oleh berjuta manusia selain daripada Quran. Boleh baca semua. Kata walaupun dia katakan bahawa orang umur dah tua tapi boleh menghafal Al-Quran, dia kata mujizat besar. Kanak-kanak yang baru berusia, kata bawah 5 tahun dan sebagainya pun boleh menghafal Quran, dia kata mujizat Quran itu sangat-sangat besar untuk kita teliti dan untuk kita selidiki. Kalau yang lain mungkin tak dapat, tetapi Quran itu dapat kita hafal, dapat kita gunakan untuk kehidupan kita seharian. Maka dalam Quran juga menggambarkan bahawa membacanya memberi ketenangan hati dan kedamaian jiwa walaupun tidak memahami. Kita baca je. Contohlah kita baca Quran ni,
kita tidak memahami secara detail apa maknanya, tetapi bila kita baca Quran tu Allah rasa macam tenang baca Quran. Rasa jiwa kita tak serabut. Sebab itulah bila mana contoh ketika mana adanya anak-anak kecil yang sedang menangis dan sebagainya, bacakan ayat suci Al-Quran, dia akan lena, dia akan rasa macam tenang, jiwa tak kacau dan sebagainya. Sebab itulah bila mana orang buat ruqayyah, sakit kata buat perubatan Islam pun, dia akan bacakan ayat Quran. Cuma pembacaan ayat Quran itulah yang perlu kita teliti balik lah. Kadang-kadang ada bacaan-bacaan yang tidak betul dan sebagainya. Ibaratkan benda itu tak sampai, tak jadi. Saya ingat satu ketika dahulu saya pernah jatuh, dan pergilah jumpa ustaz ini untuk kata buat perubatan Islam lah. Jadi satu tempat yang saya pernah pergi dan itu tempat yang saya rasa macam syok sekali sebab cara bacaan tu. Sebab sebelum ni kita tak dengar, kita tak dapat nak teliti bacaan-bacaan yang terlalu laju, bacaannya, yang sebutan macam tak jelas, fasahahnya tak ada. Bila pergi jumpa satu ustaz ini, dia bacaan dia sangat-sangat teliti. Nak pergi jumpa dia kata masa sedikit ambil wuduk dan sebagainya, maka pergi saja dia pun mulakan bacaan, dia kata saya hanya baca surah Al-Fatihah dan ayat kursi saja. Tapi bacaan dia tu Masya Allah sangat-sangat detail. Baca perlahan, kita boleh ikut satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berhenti dulu. Kemudian dia sambung balik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sambung balik. Ar-Rahmanirrahim. Sampailah akhir ayat. Satu persatu disebut. Jadi kita ikutlah. Dia kata, jangan lupa ikut ya. Ikut, latih supaya kita niatkan mudah-mudahan ayat Quran itu dapat mengubati apa-apa penyakit dalam diri kita. Baca satu-satu. Baca ayat kursi pula. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kena katakan di sini bahawa Quran itu merupakan ubat. Tapi bacaannya perlulah dengan bacaan yang teliti, jangan gopoh-gapah, dan baca itu kita tahu bahawa nilai pahala yang sekiranya kita baca Quran itu sangat-sangat besar sekiranya kita baca dalam keadaan yang baik. Okay? Walaupun kita tahu mana, baca itu dengan keadaan yang baik. Sama juga kita baca kat rumah. Kita nak baca Yasin ke, baca apa terpulang. Tetapi bacaan tersebut perlulah bacaan yang tepat dan mengikut tajwid fasahahnya tepat. Jangan nak cepat sangat lah. Baca kadang-kadang tepat sangat. Allah, saya tak berkenan. Kadang-kadang pergi balik kampung, baca kata dipanggil makan 40. Makan 40 baca Quran lah. 2 juz seorang dan sebagainya. Tapi bacaan tersebut yang saya tidak gemar sedikit, bacaan terlalu laju. Sekiranya kita nak baca, nak mendapat pahala daripada bacaan tersebut, maka bacalah perlahan. Nak lalu laju buat apa? Baca perlahan, baca yang kita mudah sebut dan tidak tergopoh-gapah. Alhamdulillah bacaan tersebut boleh meresap masuk ke hati kita. Kalau baca terlalu laju sangat, baca kita pun nak takut ini surah mana dibaca ni. Ini macam surah lazim tapi lain mungkin laju sangat bacaan tersebut. Kita nak baca biarlah dia bacaan yang baik. Kemudian ilmu yang terkandung dalam Quran itu di dalamnya tidak lekang walaupun telah dikaji dalam pelbagai aspek. Rasulullah tahu. Baca kaji, memang tak keluput. Ilmu itu akan sentiasa berkembang. Ada sahaja ilmu-ilmu baru keluar daripada Quran. Gambarkan bahawa mukjizat Quran ini sangat-sangat hebat. Dan dia tidak menyalahilah mana-mana peraturan-peraturan yang telah dikemukakan oleh para pengkaji. Orang nak kaji, orang saya kaji, jumpa ini ada kaitan Quran. Walaupun ada fizik ke, kimia ke, semua ada dalam tu. Kajian dibuat dan hasil penemuannya sangat-sangat hebat kerana itulah Quran, mukjizat yang hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu berkaitan Quran yang mana telah disebut satu persatu detail oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Quran itu daripada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sampaikan kepada para sahabat, sama-sama pada kita, dan akhirnya kita dapat merasai dan menikmati Quran tersebut dengan kadar yang tepat. Baik. Kemudian wasiat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita ketika mana Hajjul Wida. Kemudian khutbah terakhir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Hajjul Wida tersebut Nabi kata isi penuh teks tersebut sebagaimana yang saya akan bacakan nanti. Mudah-mudahan kita dapat ambil itipatinya, kita dapat meletakkan bahawa inilah sebenarnya wasiat besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, iaitu wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini.
Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap Muslim sebagai amanah suci. Kembalikanlah harta yang diamanahkan kepada kamu, kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan dan dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Waspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu kamu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarkanlah bersungguh-sungguh kata-kataku. Sembahlah Allah, dirikanlah sembahyang 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahawa setiap Muslim adalah saudara kepada Muslim lain, kecuali semua orang adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali dalam taqwa dan beramal saleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Yang sekiranya kamu pegang teguh dan mengikutinya, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kata dari mereka yang terus mendengar itu. Saksikanlah ya Allah bahawa sebenarnya telah aku sampaikan risalahmu pada hamba-hambamu. Ini merupakan khutbah terakhir bagi Nabi SAW yang berlangsung ketika 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah bertempat di lembah Uranah, Gunung Arafah, tepada Arafah. Perkara pertama yang Nabi SAW sebut kepada kita adalah harta. Harta yang mana Nabi kata menganggap jiwa dan harta setiap orang Islam adalah amanah suci. Harta yang kita ada ni amanah suci. Harta kalau contoh kita pegang harta amanah anak kita, peganglah betul-betul kan itu amanah suci. Kalau kita pegang harta amanah orang lain, harta amanah itu perkara yang suci, peganglah betul-betul. Dan sekiranya yang kedua, kita pegang amanah tersebut dan kita perlu kembalikan harta itu kepada pemiliknya, maka kembalikanlah harta itu dengan amanah kepada pemilik yang berhak. Kalau kita pegang amanah sebagai pewaris kepada anak yatim piatu, adik-adik kita atau saudara mara kita, maka sekiranya umurnya sampai boleh pegang harta, maka bagilah harta itu kembali dengan hak yang sebenarnya, tidak mengambil hak daripada harta tersebut. Dan yang ketiga dalam harta ini, jangan sakiti sesiapa agar orang lain tidak menyakiti. Bab harta ini nasihat untuk diri saya dan ibu-ibu ayah sekalian, jagalah betul-betul harta sekiranya kita pegang harta orang lain, janganlah kita menyakiti. Diamanahkan harta itu untuk kita, maka peganglah harta itu sebaik yang mungkin supaya harta itu menjadi asbab kita masuk ke Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan dicampak ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara pertama dalam khutbah Nabi SAW berkaitan harta. Nabi tekan sungguh-sungguh berkaitan harta kerana akhir zaman nanti hartalah ia akan menyebabkan porak-porandanya hubungan kita sesama manusia. Maka sekiranya kita terlibat dengan harta, jagalah harta betul-betul. Ya, jagalah harta betul-betul. Memang kita hari ini tidak dapat lari daripada harta. Kita pun ada harta, kita bekerja, kita pegang harta tersebut. Harta ini sekiranya perlu untuk keluarkan zakat, keluarkanlah zakat. Janganlah kita biarkan harta itu berkembang dalam kadar yang tak sepatutnya sehingga kan kita telah mengambil hak orang lain dalam bab harta. Ya? Baik, itu perkara pertama. Perkara kedua dalam khutbah
oleh Nabi SAW, itu penghitungan amal. Semua akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Nabi SAW kepada kita ini, Nabi telah susun kepada kita bahawa setiap di antara kita ni akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semua akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan membuat perhitungan di atas segala amalan yang kita buat atas dunia. Dan yang paling penting yang telah dinyatakan oleh baginda Nabi SAW, jangan terkeluar dari Islam. Kita dah buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebaik mungkin. Kita dah kata beribadah sebaik mungkin. Last sekali, jangan biarkan diri kita ni terkeluar daripada agama kita. Jangan biarkan. Pastikan kita kukuhkan iman diri kita supaya setiap apa yang kita buat itu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kita masih kukuh dan ingatlah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, berkaitan dengan riba. Allah mengharamkan riba, segala urusan yang melibatkan riba terbatal. Sebab riba ini sangat-sangat penting dalam Quran pun, satu muka surat besar. Allah menurunkan ayat tentang riba. Jadi kita kena pastikan apa-apa sahaja jangan kita melibatkan riba. Hari ini kita ada bank konvensional, ada bank menuju pada yang Islamic Bank. Maka pilihlah yang terbaik. Mungkin kita tak Islamic Bank pun tinggi interest sebagainya, itu kita telah usaha yang terbaik untuk kita. Ya? Yang penting kita telah elakkan diri kita daripada terkena dengan riba. Kerana riba itu perkara yang Allah haramkan. Dan selepas daripada haji wida tersebut, automatik riba itu diharamkan. Ya? Dan yang keempat, mewaspadai syaitan. Syaitan akan mengancam keselamatan agama kita. Syaitan akan terus menerus untuk menggoda kita. Syaitan ini dia tak akan berhenti untuk goda kita. Contohlah kita katakan kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dia goda cara kita berada di rumah Allah. Kita tengah solat, ada cara dia. Kita tengah kata baca Quran, ada cara dia. Kita tengah buat kerja, semua ada cara-cara syaitan menggoda kita. Dan syaitan akan menggoda kita dengan level-level tertentu. Contoh kita katakan, kalau orang ini, dia kalau nak suruh keluar Islam, tak keluar orang. Sebab dia tahu bahawa orang ini sangat-sangat kuat imannya. Tapi dia akan cuba untuk menghasut manusia ini supaya melalaikan daripada buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memang tak tinggal solat, tapi dia akan melalaikan. Tak apalah, solat kejap lagi lah. Tak payah tak pergi solat, tak bagi solat masjid lagi ni, solat kat rumah lah. Dia akan cuba untuk melalaikan kita daripada hati kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syaitan ini akan menyesatkan kita melalui perkara-perkara kecil. Perkara-perkara kecil. Contoh kita katakan tengah solat kat rumah. Solat saya tu tiba-tiba ada datang. Tadi periuk nasi dah tutup ke belum? Itu berasap nasi. Tengah solat sedangkan kita dah tutup awal-awal, tapi datang tu. Was-was ketika itu, dah tutup ke belum? Sudah berhangit nanti. Jadi kita dah mula fikir tentang suatu perkara yang tak sepatutnya kita fikirkan. Jadi syaitan ini akan sentiasa menghasut kita supaya kita ni sentiasa berada pada keadaan yang tidak tidak kuat iman tu. Jadi iman kita akan sentiasa berbolak-balik dan sebagainya. Ya. Dan perkara yang perkara kelima, iaitu isteri dan wanita. Ini perkara yang sangat-sangat ditetapkan dan diperkuatkan oleh baginda Nabi SAW, kerana perkara inilah perkara yang akan menjadi titik tolak kepada kehidupan pada zaman akan datang, kehidupan pada alam sendiri, iaitu alam akhirat. Iaitu suami berhak ke atas isteri. Suami berhak kata isteri. Jadi kita ni sebagai seorang ibu-ibu yang ada ni, ada suami, kalau masih ada lah, kalau isteri pun masih ada suami, maka perkara pertama adalah suami ini adalah hak kata isteri, berhak kata isteri. Maka taatilah perintah suami. Kalau suami kata sekiranya tidak kita katakan tidak melampaui batas lah, batas. Contoh kata suami balik, kita pun penat kerja kat rumah, tak mengetahui lah kan, ibu-ibu sekalian tengah masak sebagainya, dia kata lapar lah nak makan, tak kejap lah bang, nak buat kerja sikit-sikit, jadi buatlah. Patuhi arahan suami, buatlah urusan tersebut, selesaikan dulu, barulah kita kembali kepada apa yang kita buat. Ataupun contohlah kita katakan kita tengah masuk live pada pagi ni. Masuklah pada pagi ni, tiba-tiba suami kata, tak masak lagi ke, lapar dah ni. Maka kita usahakan untuk memenuhi hajat isteri suami kita dahulu,
boleh kita sambunglah balik. Betul kita dapatkan ilmu pada pagi ni. Tapi sekiranya benda itu suami kita mohon untuk sesuatu, maka pergilah. Kan itulah hak dia sebenarnya. Jika isteri menyempurnakan hak suami, isteri berhak diberi makan, pakaian dan kasih sayang. Suami pun sama, perlu memberi hak yang sepatutnya suami itu dapat. Suami perlu beri hak kepada apa yang isteri itu dapat. Contoh kata, suami perlu menyediakan pakaian, tempat tinggal, kasih sayang dan sebagainya lah. Okay? Rumah, tak perlu rumah sebesar, rumah yang selesa. Dia kita kata, tengok jiran kita tu rumah besar lah, kita bila dapat rumah besar macam ni. Kita jangan meletakkan itu perkara yang utama. Yang penting, adanya rumah boleh berteduh, adanya kelengkapan yang boleh kita rasa untuk selesa, pakaian untuk aurat sebagainya. Sudah mencukupi. Tapi kalau kita nak lebih daripada tu, sekiranya ada kemampuan, silakan. Kalau tak berkemampuan, cukuplah sekadar apa yang ada. Jangan kita minta lebih-lebih lah. Jangan kita minta lebih-lebih. Kadang-kadang orang lelaki ni dia beza dengan orang perempuan. Orang perempuan ni ingin orang lelaki ni sentiasa mendengar luahan dia. Luarlah sentiasa luah sana, luah sini, luah sana, luah sini. Jadi kita jangan mendengar orang lelaki ni tak ada masalah ke, tak ada luahan ke. Ada, disimpan je. Dia tidak meluahkan kepada orang perempuan. Kata, tak ada masalah. Tapi dia tidak ingin menyebabkan masalah dia itu didengari oleh orang perempuan kerana masalah mungkin banyak. Kadang-kadang pergi buka pasar, kata biasa beli macam ni harganya, hari ni macam ni harganya. Kata tinggi benar naik harganya. Sebab apa? Sebab kita orang lelaki kadang-kadang dia pendamkan diri saja. Dia tidak ingin berkongsi, sedangkan perkara itu perlu juga untuk dikongsikan bersama supaya dapat kita manfaat di antara satu sama lain, untuk manfaatkan kehidupan kita bersama-sama. Dan kemudian orang lelaki kena melayan wanita dengan keadaan baik dan lemah lembut. Wanita tak boleh kasar-kasar, lain lemah lembut. Dan wanita pun lain lemah lembut, janganlah naik tocang pula kan. Oi, kata lelaki aku lain lemah lembut sungguh aku ni. Jadi aku pun garang. Jadi itulah istilah kata bukan takut bini tapi bini melakukan. Itu istilah orang cerita lah. Tapi dengan makan bau, layanan yang boleh meletakkan isteri itu di tempat yang baik, tempat yang tinggi, tempat yang mulia, yang Nabi katakan layanlah wanita dengan baik dan lemah lembut. Jangan kita layan yang kasar-kasar, ini balik makan pelempang, menjak, itu jenuh lah. Itu boleh, itu benda yang tidak boleh dilakukan. Kita layanlah wanita dengan sebaik mungkin, kerana itulah tempat yang mana kita boleh masuk syurga daripada sebab kita buat kebaikan kepada wanita tersebut. Dan wanita pula sama juga, tidak boleh memasukkan orang lain, orang yang tidak disukai oleh suami ke dalam rumah suami. Contohlah tiba-tiba kita ada kawan rapat, kawan kita ni paling rapat lah rapat sekolah dulu, tiba-tiba dah datang rumah, ada anak kita, bukan kita berdua, kita ada anak kita, suami kita kebetulan kerja, dan kawan kita lelaki tu tiba-tiba datang daripada jauh, singgahlah kat rumah ni, kata ada kat rumah ke? Ada, kata suami tak ada, tak apalah nak singgah kejap je, lama tak jumpa. Kita pun boleh sini lama tak jumpa, sihat ke, melayan. Jadi sampai-sampai saja kita pun melayani dia, masuklah minum air dulu, tak apa anak saya ada kat rumah ni, ada saya besar-besar. Itu perkara yang tidak dibolehkan sekiranya kita belum dapat keizinan daripada suami kita. Ya, daripada suami kita. Hatta dalam kadang-kadang kita WhatsApp sekarang ni pun macam tu jugalah. Saya ingat apa yang Permaya cerita lah, Datuk Permaya cerita. Suami kata jangan kita ni berzina dengan lelaki dalam telefon. Maksud apa? Kita WhatsApp tu, kita WhatsApp dalam keadaan suara, dalam keadaan bentuk emoji dengan lelaki lain, itu satu bentuk zina yang mana menyebabkan rasa adanya titik-titik bibit-bibit zina di situ. Adanya macam caringnya, apa ni? Jadi benda itu yang menyebabkan rasa macam hati kita ni tak sepatutnya kita mendua-duakan suami kita dengan orang lain dalam WhatsApp. Suami pun sama juga, tak boleh juga. Suami pun sama juga, tak boleh juga kadang-kadang tu WhatsApp dengan wanita lain dan sebagainya dalam emoji-emoji yang tertentu, pun tak boleh. Sebab itulah kita kena jaga betul-betul. Isteri tak boleh memasukkan orang tidak disukai dalam rumah dia, hatta dalam telefon ke WhatsApp ke, tak boleh dielakkan awal-awal. Kerana itulah punca-punca syaitan nak cuba menghasut ni. Tak apalah, bukan buat apa-apa pun, sekarang WhatsApp je. Dengan WhatsApp itulah dia akan memulakan bibit-bibit zina tanpa kita sedar. Dan juga Nabi kata jelas sekali, dilarang melakukan zina itu memang betul-betul lah. Jangan melakukan zina dan sebagainya. Semuanya ke arah melakukan zina itu, dia ada cara dia, tempo dia, bibit-bibit dia yang kita kena elakkan awal-awal. Khususnya melibatkan hal ehwal hubungan kita dengan orang lain.
Okey. Baik. Kemudian menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang Nabi bagi tahu dalam khutbah ini, iaitu mendirikan solat 5 waktu. Janganlah kita tinggalkan solat. Solat ini ia betul-betul kita lakukan 5 waktu sehari semalam. Pergilah kalau orang lelaki, pergilah solat ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah solat kat rumah sendiri. Jadi hari ini kita lihat makin lama makin kurang jemaah-jemaahnya. Tak tahulah kenapa. Uh, Pergilah solat berjemaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berpuasa di bulan Ramadan, kemudian menunaikan zakat, mengerjakan haji, perkara yang perlu kita laksanakan, dengan sebaik yang mungkin. Okay? Sebab kalau tidak, dia menyebabkan keadaan yang tidak stabil, keadaan yang menyebabkan porak-poranda dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Okay? Kukuhkan ikut iman tu. Ikut Islam, 5 perkara, ikut iman dan perkara itu, kukuhkan betul-betul. Mudah-mudahan apa yang kita buat itu sampai kepada maksud yang sebenarnya. Dan yang keenam, iaitu semua Muslim adalah bersaudara. Kita adalah bersaudara. Muslim, kita ni bersaudara kepada Muslim lain. Kita ni semua bersaudara. Walaupun saya tak kenal ibu ayah yang sekalian, kata memang jarang sungguh lah kalau saya kenal pun, mungkin Puan Indul yang kenal tu. Sebab selalu tengok muka kan. Mungkin kalau kenal tempat-tempat lain ke, saya berjalan dengan di tempat ibu ayah sekalian ke, kalau jumpa tegur-tegur lah. Kata sebab kita bersaudara. Itulah keadaan dan tempat yang boleh kita menghubungkan tali silaturahim di antara satu sama lain. Dengan keadaan itulah yang insya-Allah kita boleh menjadikan kehidupan kita ni lebih baik dalam konteks keimanan kita untuk kita menyebarluaskan agama Islam dalam keadaan yang lebih baik. Jadi semua Muslim adalah sama tanpa ada yang lebih mulia atau tidak mulia. Sama-sama taraf saja. Semuanya kita tak boleh meletakkan itu dia punya kasta tinggi sikit, kita bawah sikit, tak ada. Sama saja. Hatta kita katakan nak solat aduh, itu level tinggi, itu solat kat depan lah, kita kat belakang. Kita kalau contohlah perempuan kalau boleh duduk belakang sekali itu yang lebih baik, maka duduk belakang sekali lebih baik. Orang lelaki pun sama, duduk depan sekali, belakang imam kalau boleh duduk belakang imam. Tapi tengok keadaan lah, kalau tempat itu reserve oleh JK sebagainya, biarlah JK duduk. Tapi dengan belakang kalau boleh, biarlah kita duduk di situ tanpa ada satu peringkat-peringkat iman ini lebih alim, lebih alim. Kita kena duduk sama ratakan. Okey. Dan perbezaannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takwa kita kepada Allah. Mana kita paling tinggi takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah sebenarnya tingkatan-tingkatan yang membezakan kita antara sama manusia. Kalau ikut Muslim sama saja. Yang membezakan hanya takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Maka tiada lagi nabi dan rasul selepas daripada aku, lepas daripada Nabi SAW wafat, maka kita lagi Nabi dan Rasul. Sebab itu penutup segala Nabi dan Rasul. Dan Nabi telah tinggalkan kepada kita 2 perkara tadi. Saya sebutkan tadi, Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi cukup banyak yang perlu kita buat dan perlu kita laksanakan dalam kehidupan seharian kita. Dan sampaikanlah khutbah ini kepada siapa yang tidak hadir, Nabi kata. Dan sama juga pada kita, balighu anni walau ayah, sampailah kepada orang yang tak hadir ini, iaitu satu ayat daripada baginda Nabi SAW, supaya apa yang disampaikan tersebut dapat kita fahami dan dapat kita dalami dan kehidupan kita sebagai manusia. Kita ni apa ilmu yang kita ada, janganlah loket untuk kita berkongsi. Kongsilah dengan orang lain, mudah-mudahan ilmu itu dapat kita hadap dan dapat kita gunakan untuk kehidupan kita seharian, insya-Allah. Jadi saya setakat itulah perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik itu daripada kelima diri saya sendiri. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada pagi ini dapat kita meletakkan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenarnya, yang mana kehidupan kita ni tak boleh lari daripada apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Dan kita lakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga persoalan sekalian ada, insya-Allah. Okey, baik. Kita buka soalan bagi yang nak bertanya. Dipersilakan. Ustaz, kata Maulidur Rasul ni adalah hari yang penting buat umat Islam ya, untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimaksudkan dengan Maulidur Rasul yang sebenar-benarnya, Ustaz? Dengan cara apa kita nak menzahirkan rasa cinta kita kepada Nabi? Itu saja soalan saya. Terima kasih Puan Nan. Baik, kalau kita bicara tentang kelahiran, kalau kita sebutkan maulud tu adalah anak. Maulid itu adalah kelahiran. Kita jangan salah sebutlah. Kadang-kadang kita sebut maulud tu adalah anak.
anak dilahirkan. Kalau Maulidur Rasul, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita lihat kepada kelahiran dan juga kecintaan, kita kena bezakan dulu kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kalau kita tengok date tu 12 Rabiul Awal dengan kita lihat date 12 Rabiul Awal yang sebenarnya tarikh kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wafat 12 Rabiul Awal, itu jelas. Cuma kelahiran Nabi itu ada kata ulama kata ada 9 Rabiul Awal dan sebagainya. Tak apalah, itu kita jangan letak khilafah. Yang penting Nabi lahir pada hari Isnin dan meninggal pada hari Isnin 12 Rabiul Awal. Cuma kecintaan pada Nabi SAW kepada kita nak mencintai Nabi ni satunya selawat lah. Selawat kita kepada baginda Nabi SAW, tanda kita kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Yang keduanya, apa sunnah yang Nabi buat itu kita buat. Yang Nabi ajar pada kita itu kita buat. Yang Nabi tak ajar itu kita tinggalkanlah. Nabi ajar cukup banyak contoh lah, kita katakan kita nak ikut sunnah Nabi kan. Daripada bangun pagi kita buat apa? Bangun pagi kita kena baca doa, daripada bangkit bukan buka WhatsApp dulu. Kita ni buka WhatsApp dulu baru kita nak baca doa. Ni kita baca doa dahulu, semua sekali baca doa. Kemudian pergi masuk bilik air, ambil wudu, bersugi dan sebagainya. Itu sunnah-sunnah Nabi, nampak remeh tetapi itu yang ditekankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian solat subuh berjemaah dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya, itu adalah antara yang banyaklah. Kalau kita nak bicara tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cukup banyak. Tapi buat, jangan tinggalkan. Kena buat dan jangan tinggalkan. Kalau kita tak boleh nak buat semua, jangan tinggalkan semua. Maka buatlah sedikit-sedikit yang boleh kita katakan, yang boleh meletakkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Kalau kita nak bahaskan tentang sunnah Nabi, cukup banyak untuk kehidupan harian kita. Tapi kita buat sekadar mana yang mampu, dan insya-Allah dengan apa yang kita buat tersebut, yang mana kita tak boleh buat semua, kita ingin tinggal semua, mudah-mudahan dapat kita meletakkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Sekian apa tu? Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya tu. Sebab kita tengok kan setiap tahun bila munculnya tahun Maulidur Rasul ni, ada yang automatically akan menggambarkan aku nak buat perarakan. Dia macam tu lah. Itu yang saya maksudkan, apakah yang kita nak zahirkan sebenarnya cinta kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beragak ni boleh, tak ada masalah. Kata kita nak beragak ke, kita nak buat spanduk ke, kita nak menzahirkan kan, kita ada masalah, boleh buat. Cumanya jangan ketika itu sahaja. Jangan datangnya waktu bulan awal baru kita nak buat, sedangkan waktu-waktu lain kita tinggalkan. Itu yang kita kena elakkan lah. Maksudnya untuk hari kelahiran itu kita buat, tak masalah. Sebagaimana kita buat hari ni, beragak dan sebagainya, kita berselawat dan sebagainya, kita teruskan. Cumanya pada hari-hari lain, pastikan sunnah Nabi itu kita laksanakan. Quran itu kita baca, sunnah Nabi kita buat. Maka itulah yang meletakkan kecintaan kita kepada Nabi SAW tu sebenar-benarnya. Yang lain-lain kita buat itu tak ada masalah. Yang lain kita buat tu, kita berselawat semua selalu ketika mana Rabiul Awal, itu boleh kita teruskan. Cuma untuk harian itulah yang perlu kita terapkan dalam kita, untuk kita pastikan jangan tinggal insya-Allah. Okay, lain soalan. Jika ada beberapa soalan, dipersilakan. Apa-apa jua soalan lah Ustaz kan? Tak semestinya soalan yang berkaitan. Okay, nampaknya semua dah jelas ya Ustaz, dah tak ada apa-apa soalan ni. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Khairul Ashraf, Dr. Khairul Ashraf ya, atas kesudian berkongsi ilmu ini serta pencahayaan cukup jelas sekali mengenai Maulidur Rasul, sayangnya Nabi buat kita umat Nabi Muhammad SAW. Bagi meraih sayangnya Nabi buat umat baginda ini adalah melalui cinta terhadap Rasulullah SAW, iaitu adalah dengan mencontohi sunnah dan petunjuk yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan cara itulah kita mampu mendapat keredaan Allah SWT di dunia dan juga di akhirat. Dan inilah bukti betapa Rasulullah SAW itu sangat sayangkan umatnya, sehingga sedaya upaya untuk menyelamatkan umatnya dari siksaan api neraka dengan kekuasaan, keizinan dan rahmat daripada Allah SWT, kerana syafaat ini adalah milik Allah SWT. Dengan itu, ilmu ini adalah milik Allah SWT juga. Barang siapa menyebarkan ilmu ini demi kebaikan, insya-Allah
Tuhan akan menggandakan berlipat kali ganda kebaikan kepadanya. Dan semoga sama-samalah kita sebarkan perkongsian ilmu ini dan menjadi sebahagian daripada amal jariah kita juga. Dan terima kasih kepada penaja sebab program kita, dan teruskanlah ya istiqamah dalam majlis ilmu ini sehingga pukul 8 malam nanti. Dan Ustaz kita tangguhlah dulu Ustaz ya dengan tasbih kafarah dan solat asar. Silakan Ustaz. Oh, ada soalan ke? Ada 2 soalan. Ustaz, ada 2 soalan kat sini. Dia kata daripada siapa tu yang mula-mula tu? Zarina ke? Daripada Nora Zita. Apakah ajaran Nabi mengenai nafkah dan dari suami yang telah tiada kerja, ke suami bagi sejumlah wang untuk nafkah terkumpul. Okey, baik, berkaitan dengan nafkah ni kan, nafkah yang mana kita lihat berkaitan dengan hari ini adanya isteri itu kerja dengan gaji yang lebih daripada suami. Contoh kata gaji isteri ada dekat 10,000, gaji suami ada 1,000 saja. Maka banyak hal-hal rumah tangga, banyak isteri yang cover. Tengok pada keadaan lah. Maksudnya nafkah kepada isteri itu suami perlu lengkapkan apa. Contoh boleh beli rumah, kalau tak mampu isteri tolongkan. Tapi yang penting itu tahu kewajipan tu suami apa. Jangan kata tak apalah, isteri aku kerja besar, dia semua buat. Kita ni goyang kaki. Tak boleh. Kita tahu bahawa nafkah aku kena sediakan ni sekian ni. Tapi isteri kata, isteri sanggup. Tak apalah bang. Sebab abang pun kerja gaji kecil, saya gaji besar, saya cover semua. Saya tu bayar loan kereta, rumah sebagainya, dia tolong buat. Tak ada masalah. Okay. Dan contoh macam kedua kan, bolehkah suami bagi sejumlah wang untuk nafkah terkumpul? Boleh, tak ada masalah. Cuma di asal perbincangan. Nafkah-nafkah ni atau perbincangan. Kita kalau macam kita bagi semua sekali sampai kita apa ke dana, tak boleh juga. Jadi kita tengok yang mana yang berpatutan. Jadi hal-hal ini dia adalah perbahasan yang mana perbahasan itu adalah hasil daripada perbincangan di antara suami dan isteri. Jangan kita katakan perbincangan itu tak dibuat, tiba-tiba buat keputusan mengejut. Tak boleh. Kerana kita ni di antara suami dan isteri itu saling melengkapi antara suami satu sama lain. Perbincangan itu merupakan perbincangan di antara suami dan isteri, bukan perbincangan orang luar. Kita pergi jumpa dengan orang KBSP, ceritalah isteri kita sekian, itu tak boleh. Itu tidak boleh. Yang penting kita kena dulu maksud suami dah tak bekerja sebab bersara, isteri pun tak kerja, masih wajib nafkah. Okey, kalau dah tak bekerja semua sekali itu, untuk makan semua sekali, tengoklah keperluan. Maksud nafkah ni tak semestilah bentuk wang. Makanan, pakaian, rumah tinggal, itu nafkah. Jangan kita nampak nafkah itu dari sudut duit saja. Maksud nafkah itu yang mana melengkapkan. Contoh duit dalam KWSP itu ada, keluarkan untuk kegunaan harian. Kita katakan nak makan di sini, kata nak infak di sini. Jadi itu adalah kegunaan yang perlu suami lihat dan perlu pembincangan juga dengan isteri. Okey, betul macam kita katakan duit ada dalam KWSP ada 10,000. Jadi kita nak 10,000 nak makan untuk berapa lama. Okey, dengan deposit sekian, kita agihkan siap-siap lah. Jadi bagi tahu okey, ini adalah untuk isteri dalam 200-300 untuk simpanan dan sebagainya. Yang lain kita makan, itu adalah hasil perbincangan. Apa pun kena bincang. Itu hal berkaitan dengan nafkah lah. Wallahualam. Okey Ustaz, rasanya setakat itu saja soalan yang terakhir Ustaz ya. Marilah kita tutup dengan tasbih kafarah Ustaz dan asar. Silakan. InsyaAllah dapat manfaat daripada perkongsian kita pada pagi ini. Kita tangguh dulu dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.